Assalamualaikum. Hari ini 18 Disember. Selamat bercuti sekolah. Tapi supaya tak hilang momentum jadi cikgu akan bagi sedikit ulang kaji lah. Okey, menggunakan modul nanti aku dah share dekat grup kamu. Just tengoklah sedikit. Okey. Jadi cikgu akan tutup kamera dan share bahan ya. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak dekat skrin? Ya. Cikgu recording sahaja. Tak kisahlah ada ke tak ada, it's okay. Okay. Ya, cikgu tutup kamera. Okay, jadi kita akan mulakan latihan kita. Ini adalah set daripada Sarawak Jadi mari kita lihat. Rajah 1 menunjukkan alat muzik yang diperbuat daripada alloy P. Ya, di sini dibagi satu alat muzik lah. Ya, jadi kita tahu ini adalah apa? Ya, ini apa? Ini adalah sejenis loyang Ini adalah loyang. Okey. Okey. Jadi kita dah tahulah kegunaan loyang untuk membuat antaranya alat muzik dan juga bekas-bekas memasak. Kalau pewter untuk peralatan barang perhiasan lah. Ya, gangsa biasanya tugu dan juga pingat, manakala duralumin digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Okey, number 2. Okey, nombor 2 ni cikgu tak bincanglah terus kerana ini fakta sahaja, tak ada apa nak dipertikaikan, boleh cari. Okey, seterusnya nombor 3 Okey, unsur X terletak dalam kumpulan 2. Okey, dekat sini kamu kena faham apa maksud kumpulan 2. Okey, kalau kumpulan 2 ini bermaksud kalau kumpulan 2 ni maksudnya apa? Petala valence ada 2 elektron. Apa maksud petala valence? Petala paling luar. Maksudnya hujung sekali tu mesti 2. Jadi D ni kita terus pangkah, B pun terus pangkah. Kemudian kita tengok seterusnya dia kata pada color 3. Apa maksud color 3? Color 3 maksudnya ada 3 petala elektron 3 petala berisi elektron. Maksudnya dia ada 1, 2, 3 macam ni. Okey. Jadi dekat sini kita terus dapat jawapannya apa? Mestilah C. Okey. Seterusnya kita lihat soalan 4. Rajah 2 menunjukkan susunan elektron bagi satu sebatian. Okey Jadi berapakah pasangan elektron yang dikongsi oleh atom-atom dalam sebatian ini? Jadi kita hanya terus kira. Perkongsian tu antara dua atom berbeza lah. So kita kira di sini. Dia tanya berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapannya 7 pasang. Okey, so di sini terus jawapannya 7. Seterusnya, mari kita lihat nombor 5. Persamaan kimia manakah yang diseimbangkan dengan betul? Apa maksud seimbang? Bilangan, kalau seimbang ni maksudnya bilangan unsur, bilangan atom setiap unsur bagi bahan dan juga hasil mesti sama banyak. Okey, begitu juga nilai charge nilai charge di kiri dan kanan mesti sama. Okey, mari kita lihat satu persatu untuk A. Kita lihat untuk A, K di kiri ada 1, K di kanan ada 2. 1 kiri, 2 kanan. Jadi dia tidak seimbang. Tengok B. K kiri 1, K kanan 1. Okey.
Klorin kiri 2, klorin kanan 1. Tak seimbang. Kemudian C. Ya, kita ada zinc di sebelah kiri ada 1, zinc di kanan ada 1. Hidrogen kiri ada 1, hidrogen kanan ada 2. Tak seimbang. Seterusnya kita tengok D. Zinc kiri 1, zinc kanan 1. Hidrogen kiri 2, hidrogen kanan 1. Sulfur kiri 1, sulfur kiri kanan 1. Oksigen di sebelah kiri ada 4, oksigen di sebelah kanan juga ada 4. So persamaan kimia yang seimbang ialah D. Kita lihat soalan 6. Jadual 1 menunjukkan larutan aqueous L, M, N dan O dengan nilai pH seperti berikutlah. Larutan manakah yang jika bertindak balas dengan kalsium karbonat boleh membebaskan karbon dioksida? Okey. Jadi kalsium karbonat ini ialah sejenis base. Okey? Base, tindak balas base kalau untuk membebaskan karbon dioksida mestilah bahan berasid. Ya, mestilah tindak balas dengan asid. Dia akan hasilkan apa? Dia akan dapat garam dan air dan karbon dioksida. Jadi kita nak cari yang mana berasid. Asid ialah pH kurang dari 7 iaitu L. Seterusnya, soalan nombor 7. Antara persamaan kimia yang berikut, yang manakah tindak balas yang tepat untuk menghasilkan garam tak terlarutkan? Okey, macam mana cara menghasilkan garam tak terlarutkan di dalam makmal? Ya, kaedah ni kita panggil sebagai apa? Tindak balas apa yang boleh menghasilkan garam tak terlarutkan? Tindak balas pemendakan. Ataupun kita panggil juga nama dah lain, tindak balas penguraian ganda 2. Macam mana tu? Tindak balas ni kalau nak buat garam tak terlarutkan, dia mesti satu garam larut, cikgu tulis Gl, tambah dengan garam larut. Ya, kita akan dapat satu garam tak larut dengan satu garam larut. Jadi nanti kita hanya perlu turaskan sahaja. Ya, hasil dia di sini kita akan dapat garam tak larut, di sini kita punya garam larut. So kita tengok ya setiap satu persamaan. Tengok yang A. Tindak balas A ni ya. Ini adalah okey, kita tengok ya. Adakah A tindak balas yang tepat untuk menghasilkan garam tak terlarutkan? Tidak ya. Kerana apa? Kerana ya plumbum sulfat yang terhasil nanti ya akan menutup bekas tu. Ya, maksudnya bila kita campurkan kan kedua-dua bahan kan, dia akan membentuk di sini pada surface atas, jadi bahagian bawah ni tidak akan terbentuk. Ya, tidak akan habis bertindak balas. Okey? Tengok tu situ pun tindak balasnya antara suatu alkali dengan asid. Tak boleh ya untuk tindak balas pemendakan. B. B pun tidak boleh. Okey? Ya, B pun tak boleh sebab yang sama tadi. Ya, bila bertindak balas dengan asid tu nanti dia akan membentuk satu lapisan pada bekas, ya. Okey, C. C pun bukan ya. Ya, bukan. Okey? Bukan tindak balas pemendakan. Okey, seterusnya macam mana pula dengan D? Okey, D, ini tindak balas pemendakan kerana ini adalah satu garam terlarutkan, ya, nampak nitrat kan. Kemudian plumbum 2 klorida, boleh ke? Plumbum 2 klorida ni pepecah. Tak boleh ni. Ya. Tak boleh ni. So yang mana? Ya, pepejal tak boleh. Ni soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 7.
So macam mana? Soalan nombor 7. Sekejap, cikgu tengok balik. Jadi macam mana? Soalan ni cikgu kat Ivy dulu dah sebab bagi cikgu semuanya tak betul kaedah dia. Tak boleh ni. Okey. So semua tak boleh. Ya, semua tidak boleh. Ya, dia mesti garam terlarutkan campur dengan satu garam terlarutkan menghasilkan garam tak terlarutkan dengan satu garam terlarutkan. Okey. So kalau C pun memang tak boleh ya kerana C tu pepejal. Okey. Seterusnya soalan 8. Mari kita lihat. Antara berikut yang manakah mewakili tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik? Perubahan manakah yang boleh digunakan untuk menentukan kadar tindak balas? Okey, jadi kadar tindak balas ni mestilah yang boleh diukur ya. Jadi yang kita boleh ukur di sini nampak. Yang paling mudah nampak. Zinc pepejal, kita boleh ukur jisim dia. Kemudian kita ada gas ya, iaitu perubahan isi padu gas 1 dan 3. Yang lain yang lain ini warna. Tak ada perubahan warna tidak ada perubahan warna dalam tindak balas di atas. Begitu juga nak menghitung jisim larutan kan, zinc klorida. Tak sesuai ya, tidak sesuai. Jadi jawapannya 1 dan 3. Kemudian kita tengok soalan 9. Yang manakah pasangan polimer dan monomer yang betul? Okey. So mari kita lihat pilihan yang ada. Polipropena. Prop itu 3. At ini 2. Ya, jadi salah. B. Polystyrena dengan isoprena. Terus salah. Sebab apa? Macam mana saya tahu? Sebab isoprena ialah getah asli. Getah asli. Polystyrena. Polystyrene. Ada kaitan tak? Tak ada. Salah terus. Kemudian C. Kita tengok. Polyethena dengan etana. Nampak? Etana. Polimer mestilah suatu alkena. Kan? Maksudnya dia ada yang double bond. Ya, mesti tempat yang ada double bond. Jadi salah juga. Jadi jawapannya di sini adalah D. Polyvinyl chlorida PVC dengan chloroethena. Okey, seterusnya mari kita lihat soalan 10. Rajah 3 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada satu jarak. Okey. Ya, sebelah kiri, lengan kiri saya ada ferrum 2 sulfat, sebelah kanan saya ada larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, bila dapat soalan macam ni, nombor 1 ialah kamu kena identify ion manakah yang sama ada cation ion atau anion yang terlibat dalam tindak balas pengoksidaan dan penurunan itu. Maksud saya di sini ya, kita ada ferrum 2 sulfat, betul? Ya, ferrum 2 sulfat. Okey, di sebelah kanan saya ada kalium manganat ya dan berasid lah. Okey, ion yang terlibat di dalam tindak balas pengoksidaan dan penurunan terutama dalam tindak balas pemindahan elektron pada satu jarak, cara kita nak identify yang mana satu bertindak balas ialah mestilah ion sama ada dia logam peralihan, mengandungi logam peralihan ataupun ion itu adalah ion daripada logam peralihan. Jadi kalau sebelah kiri ferrum 2 sulfat lah. Kan ion ferrum 2. Kalau sebelah kanan ion manganat 7 lah. Okey, so macam mana kita nak buat working dia? Okey, jadi tengok ya. Kita nak tahu ya di sebelah kiri atau kanan yang berlaku pengoksidaan dan penurunan. So, saya mulakan di sebelah kiri, okey? Okey. So, yang bertindak balas ialah ferrum 2. Kalau ferrum 2, kita tahu perubahan dia hanya akan jadi ferrum 3.
kita tuliskan nombor pengoksidaan dia, positif 2 jadi positif 3. Ini adalah proses pengoksidaan. Kan, kerana nombor pengoksidaannya meningkat. Bila proses pengoksidaan, ini maksudnya berlaku pendermaan elektron. Iaitu Fe2 akan jadi Fe3 tambah elektron. Maksudnya daripada Fe2 positif tadi dah pindahkan elektron, dia dah derma kepada dermakan elektron jadi dia akan bergerak ke sebelah. Dia pergi ke sinilah elektron dia. Okey, so ferrum 2 warna apa? Ferrum 2, ion ferrum 2 warna hijau. Ferrum 3 warna perang. Okey. So tempat ini, lengan kiri ialah tempat derma elektron. Bila dia derma elektron, dia adalah terminal negatif. So this is negative terminal. Ini positive terminal. Okey, sebelah sini pula. Okey. Ion mangan 7 dia akan jadi ion mangan 2. 7 jadi 2. Nombor pengoksidaan berkurang. Ini proses penurunan. Penurunan ialah tempat terima elektron. So kita tulis setengah persamaan dia. Manganat 7 berasid kan. Jadi sebab itu ada tambah hidrogen. Terima elektron. Membentuk ion mangan dan air. So kita seimbangkan. Mangan kiri 1, mangan kanan 1. Oksigen kiri ada 4. Oksigen kanan ada 1. So kena letak 4. Okey, sekarang hidrogen kiri ada 1. Hidrogen kanan ada 8. So letak 8. Okey. Jadi sekarang bilangan atom setiap unsur tu dah sama, tapi nilai cas belum sama. Di sebelah kiri kita cuba kira. Negatif 1 tambah 8 tolak 1 kan? Sama dengan positif 2 tambah kosong. Di sini positif 2 lah, kosong tu kita abaikan lah. Okey, so di sini kita nak seimbangkan dia, kita kena letak elektron tu berapa. Untuk jadikan total dia positif 2. So maksudnya di sini mestilah negatif 1 tambah 8 tolak berapa? Tolak berapa untuk dapat jadi positif 2? So dia mesti jadi tolak 5 lah kan? Betul tak? Hutang 1, bayar 8, tolak 5. Jadilah positif 2. Kalau tak faham tu, buatlah macam ni. Okey. Okey, di sini letak tanda positif lah sebabnya nanti kita tahu itu elektron, betul? Okey. Di sini letaklah tambah Y. Okey, so ataupun letak ni tambah elektron. Elektron tu berapa? So positif 2. Di sini akan jadi berapa? Positif 7 kan? Positif 7 pindah sebelah jadi negatif 7. Betul tak? Negatif 7. Jadi dia akan jadi 5 kan? Negatif 5. Jadi sebab itulah elektron dia akan jadi 5. Okey, yang ini cikgu cancel lah, padam. Okey, ini cuma nak cerita working dia macam mana kita nak identify sahaja. Kita tak tengok kat bawah. Manganat warna ungu. Manganat 7 warna ungu, mangan tanpa warna. Dia adalah positif terminal sebab dia terima elektron positif. Okey, antara yang berikut, yang manakah benar pada pemerhatian di karbon terminal negatif? So that apa? Hijau jadi perang. Hijau jadi perang. Seterusnya,
Pelembab digunakan untuk menyediakan kosmetik bertujuan untuk mengekalkan kelembapan bahan kosmetik itu. Antara berikut bahan manakah yang sering digunakan sebagai pelembab dalam penyediaan kosmetik? Nombor 1, mesti ada glycerin. Okey, so kalau ada glycerin, 2 B salah, D salah. Okey, kemudian kita tengok apa yang kamu tahu. Ya, minyak pati ni biasanya apa? Pewangi, betul? Paraben, pengawet. So dekat situ kita dah tahu jawapan dia mestilah apa? 2 dan 4. Ya. Seterusnya. Formula bagi kalium hexacyanopherate 2 diberi sebagai KYFeCN6. Jisim formula relatif dia ialah 368. Apakah nilai Y? Okey, macam mana kita nak kira? Senang sahaja ni. Ya, so kita kira semua ni jisim molar dia. Okey, kalium berapa? Kalium 39 kan? So dia ada kan ini kan? So 4 pula Y kan? Ya. So Y kali 39 tambah ferrum 56 tambah, nampak sini bracket dulu kan? So 6 bracket karbon 12, nitrogen 14, tutup bracket 368. Jadi kiralah di situ ya. Sekejap. Kita akan dapat 368 tolak dengan berapa? 56. Kita akan dapat Y sama dengan 4. Ya. Okey, seterusnya. Rajah 4 menunjukkan susunan elektron bagi sebatian M. Okey, ini sebatian apa? Sebatian, kalau kita sebut sebatian, kita ada sebatian covalent dengan sebatian ion. Cuba tengok gambar. Apa yang kamu nampak? Kamu nampak ada charge. Kalau ada charge, dia maksudnya adalah ion. Oleh itu sebatian M ialah sebatian ion ya. M ialah sebatian ion. Okey, so seterusnya kita lihat sebatian manakah yang mempunyai jenis ikatan yang sama macam sebatian M. Okey, macam mana kita nak kenal pasti sebatian ion dengan sebatian covalent? Kalau sebatian ion dia mesti ada logam dengan bukan logam. Kalau covalent dia mesti ada bukan logam dengan bukan logam. So kita identify amonia, formula dia NH3, zinc ZNO, sulfur dioksida SO2, hidrogen klorida HCl. Jadi A, B, C, D yang mana kamu nampak ada logam dengan bukan logam? Jawapannya B. 14. Apakah nama proses penyediaan alkohol daripada jus buah-buahan? Penyediaan alkohol, penapaian. Okey, mari lihat seterusnya. Persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara argentum nitrat dengan larutan kalium klorida. Ya, dibagi AgNO3 tambah KCl menghasilkan AgCl tambah KNO3 dengan delta H sama dengan negatif 65.54 kJ per mol. Antara berikut yang manakah benar tentang perubahan haba dan jenis tindak balas bagi persamaan ini? So kita lihat persamaan termokimia yang diberi. Apa maklumat penting di situ? Ini. Tanda negatif ni. Tanda negatif ini menunjukkan exothermic. Okey, tanda
negatif itu eksotermik. Bila sebut exo, kamu ingat exhaust. Exhaust. Exhaust tu kan, exhaust motor, exhaust kereta, panas ke sejuk exhaust tu selalunya? Ya, panas kan, exhaust ni panas. Panas tu apa? Haba terbebas ke persekitaran. Jadi, yang mana haba terbebas? Ya, A dengan C. Eksotermik C ya. Okey. Nombor 16 ni cikgu dah kira KIV ya. Ini ada berlaku kesilapan ya. So tinggalkan sahaja. Okey, polimer X merupakan satu polimer yang terurai apabila dipanaskan dan tidak boleh dikitar semula. Termoset. Okey. Ya, seterusnya, Rajah 5 menunjukkan penyediaan larutan piawai kalium hidroksida dengan melarutkan 5.6 gram serbuk kalium hidroksida di dalam air suling dan menjadikan isi padu dia 100. Okey, ini larutan stok dia lah. Berapakah isi padu larutan piawai yang perlu disediakan jika murid itu nak buat larutan baru 50 cm padu dengan kepekatan baru dia 0.5 molar. Okey, so mula-mula kita kena tahulah kepekatan larutan stok yang disediakan. Okey, so kita tengok apa maklumat dia bagi. Ya, kalium hidroksida untuk larutan stok mass dia beri 5.6 gram. Di mana dia akan make up volume sebanyak 100 cm padu. Betul? Ya. Jadi kita kena tahu dulu kepekatannya ya. Jadi nak kira kepekatan ya, mula-mula kita kena tahu bilangan mol dia. Ya, mass bahagi molar mass iaitu 5.6 gram bahagi molar mass KOH, kalium dia dah bagi kat bawah 56 gram per mol. Kita akan dapat 0.1 mol. Ya, maka kepekatan kepekatan larutan stok kamu ialah N darab 1000 bahagi dengan V iaitu 0.1 darab 1000 bahagi isi padu kamu 100 kan? Ya, yang kamu dah dapat. So di situ ialah ya, 1. Kepekatan dia adalah 1 mol densimeter padu. Okey, so di sini kita tahu M1 ialah 1 molar. Jadi kalau kita nak buat larutan baru, kita guna formula M1V1 M2V2. Ya. Dia tanya berapa isi padu V1 lah. Ya, so V1 ialah M2V2 per M1. Ya, kepekatan akhir kita nak 0.5 dengan isi padu baru 50 bahagi 1. Ya, kita akan dapat 25 ya, sentimeter padu. Ada tak? Ya. B. 19. Rajah 6 menunjukkan profil tenaga bagi satu tindak balas. Ini daripada gambar ni, eksotermik ke endotermik. Ya, tengok. Ya, ini bahan, ini hasil. Ini adalah eksotermik. Kerana tenaga daripada banyak menjadi sedikit. Maksudnya tenaga tu telah terbebas. Okey, so di manakah menerangkan perubahan daripada lengkung 1 kepada lengkung 2? 1 menjadi 2. Apa tu? Ya, apa yang berlaku di situ? Ya. Tenaga pengaktifan EA telah berkurang. Okey, maksudnya dia telah gunakan apa ni? Kalau boleh turunkan EA, dia telah menggunakan mangkin. Okey, soalan terakhir untuk hari ini. Takat lebur W ialah negatif 5.
Okey, dan takat didih ialah 78. Okey. So, kita kalau soalan macam ni, kamu terus buat macam ni. Takat didih, takat lebur. Takat didih negatif 5. Takat lebur negatif 5. Takat didih 78. Apa maksud? Terbalik ni. Takat lebur, takat didih. Apa maksud lebur? Lebur ialah pepejal kepada cecair. Apa maksud didih? Cecair kepada gas. Sekarang soalan tanya, apakah keadaan fizik pada negatif 8? Ini adalah skala nombor. Negatif 8 semakin ke kiri. Semakin ke kiri, alamak, tak boleh undo Saya Okey, saya tersilap tekan button tadi. Okey, so ni negatif 8 di sebelah sini kan. So dia adalah pepejal. So ini terus salah. 80 sebelah sini. 80 sebelah sini. So semakin ke kanan. So dia adalah C. Okey, jadi itu saja perbincangan kita pada hari ini. Perbincangan kita hari ini. Sekejap cikgu share balik. Okey, so cikgu akan stop sharing. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey. Okey, nanti cikgu akan sharekan dia punya link bila lepas cikgu siap upload di YouTube lah. Okey, take care everybody. Happy holiday.